Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu lagi berita tergempar, berita yang mengejutkan Malaysia hari ini. Tular video ataupun tular satu berita di YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter berkenaan dengan seorang menteri besar di sebuah negeri yang dikabarkan sedang bercuti sementara negeri di bawah pentadbirannya dilanda bencana, dilanda banjir. Saya pasti kamu pun ada mendengar tentang berita ini. Dan akhirnya pemimpin PAS ini menerima banyak kritikan, menerima banyak komen daripada netizen, daripada pemimpin politik, daripada penganalisis politik, dan daripada rakyat Malaysia khususnya. Hari ini ada satu berita yang mengejutkan, di mana seorang individu telah menyindir pemimpin PAS tersebut. Tapi sebelum kita meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Daripada Malaysia kini, orang sana sentiasa suci. Apa maksud tajuk berita ini? Orang di sana sentiasa suci. Syahrir Samad menyindir pemimpin PAS. Veteran UMNO Syahrir Samad secara sinis telah menyindir pemimpin PAS yang sentiasa suci meskipun Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar bercuti di luar negara ketika Terengganu dilanda banjir besar. Tambahnya, pemimpin PAS itu menolak PRU ke-15 diadakan pada musim banjir. Namun boleh pula pemimpin mereka bercuti ketika rakyat berdepan musibah. Orang di sana bermaksud adalah PAS, sentiasa suci dan bersih menurut Syahrir Samad. Geng mereka pun begitu juga mengambil berat tentang banjir sampai tak mahu PRU. Tapi boleh pula cuti semasa banjir, tulisnya pada hantaran di Facebook. Kemarin, bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun MKT UMNO Lokman Nur Adam mendedahkan Ahmad Samsuri yang sedang bercuti bersama keluarganya di New Zealand di Auckland ketika banjir besar melanda negeri di bawah pentadbirannya. Ini sangat serius tuan-tuan dan puan semua. Kita tidak tahu bila perjalanannya ke New Zealand, tetapi penerimaan daripada rakyat sudah pasti. Pengundi-pengundi, pengikut-pengikut PAS yang menyokong PAS di negeri Terengganu di bawah pentadbiran PAS itu sudah pasti mereka mempunyai penerimaan ataupun komen yang berbeza dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, di mana Menteri Besar Terengganu yang bercuti di luar negara dalam pada masa yang sama negeri di bawah pentadbirannya dilanda musibah. Dalam pada itu, bekas MKT UMNO Lokman Nur Adam, menurut beliau, Ahmad Samsuri dan juga istrinya berlepas ke Auckland pada 11 Disember dan hanya dijangka pulang pada 22 Disember. Exco Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafiah Mat, mengesahkan yang Menteri Besar Terengganu itu berada di luar negara. Bagaimanapun, katanya kerajaan Terengganu berpendapat tidak timbul apa-apa isu berhubung cara pengurusan banjir itu di negeri itu karena keadaan terkawal walaupun Menteri Besar tidak ada. Jelasnya dia sangat berpuas hati dengan semua pihak yang membantu mangsa banjir di Terengganu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, akhirnya seorang individu telah menyindir pemimpin PAS itu ataupun Menteri Besar Terengganu, yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar yang sedang bercuti dalam pada masa yang sama negeri di bawah pentadbirannya dilanda banjir. Jadi Syahrir Samad telah menyindir pemimpin PAS tersebut. Dan saya pasti ini juga berita yang mengejutkan untuk Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita baik yang saya nak kongsi dengan kamu semua. Sudah pasti di dalam kita dipimpin oleh Perdana Menteri baru, masih lagi baru,
di dalam kerajaan perpaduan, kerajaan yang baru ini, kita pasti menantikan kebaikan-kebaikan. Dan salah satunya yang kita sudah dengar adalah bantuan tunai rakyat. Dan banyak lagi sebenarnya kejayaan-kejayaan yang bakal dicapai oleh kerajaan baru hari ini. Tapi satu berita yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana ini pasti disukai rakyat Malaysia, dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada mereka yang tergolong sebagai pekerja. Hari ini, sebelum saya menyampaikan berita baik daripada kerajaan, daripada seorang menteri yang telah membuat kenyataan ini, saya meminta kerjasama jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini daripada BH Online, cuti bersalin 98 hari, kerja 45 jam seminggu mulai 1 Januari. Tiada tangguh lagi, tajuk berita hari ini. Oke, tuan-tuan dan puan semua, inilah yang dinantikan rakyat Malaysia, penambahbaikan waktu demi waktu untuk kebaikan rakyat. Salah satunya adalah ini, yaitu jam kerja dikurangkan dan juga cuti bersalin ditambah. Penguatkuasaan pindaan akta kerja 1955 yang sebelum ini ditangguhkan akan tetap diteruskan mulai 1 Januari tahun depan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pihaknya harus meneruskan penguatkuasaan akta terbabit kerana undang-undang itu sudah diluluskan Parlimen. Perkara itu juga harus kita teruskan sebab undang-undang ini sudah pun diluluskan Parlimen dan sebahagian besar pindahan yang dibuat adalah berdasarkan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun ILO. Jadi perkara ini adalah penting untuk kita laksanakan dan ini adalah jaminan kepada pekerja. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya sama ada pelaksanaan akta itu perlu ditangguhkan hingga 1 Januari 2024 bagi memberi lebih masa kepada pihak industri dan juga majikan, dan pindaan akta kerja 1955 sepatutnya mula berkuat kuasa pada 1 September lalu, namun ditangguhkan ke 1 Januari selepas pihak industri dan majikan sebulat suara untuk memohon penangguhan atas beberapa faktor, termasuklah memerlukan sedikit masa berikutan, kebanyakannya yang masih dalam proses pemulihan ekonomi. Antara kandungan pindaan yang ditangguhkan itu ialah penambahan cuti paternity 7 hari, 98 hari, penambahan cuti bersalin daripada 60 ke 98 hari, penetapan cuti paternity 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam, serta aturan kerja yang fleksibel untuk pekerja. Dan selain itu juga, pindahan akta kerja 1955 juga mewajibkan keperluan untuk mendapatkan kelulusan penggajian pekerja asing daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia di bawah Seksyen 60K dalam kurungan 4 Akta Kerja 1955. Dan sekiranya ini benar-benar akan dilaksanakan pada 1 Januari, inilah berita baik yang dinantikan rakyat Malaysia. Cuti bersalin 98 hari, kerja 45 jam seminggu mulai 1 Januari, tiada tangguh lagi. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Sekiranya Anda mempunyai komen, Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.